majlis menjemput Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar bin Zulkarnain selaku tetamu jemputan kita pada hari ini untuk menyampaikan ceramah kemerdekaan yang bertajuk Wanita Sejahtera Surihati Negara. Secara ringkasnya, saya terangkan sedikit tentang wirausaha Ustaz. Al-Fadil Ustaz Khairul Anwar bin Zulkarnain kini bertugas di Maktab Pegawai Ipoh dan merupakan ahli ARC Negeri Perak di dalam lajnah tarbiyah. Majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumil amma ba'd. Terima kasih kepada saudari pengurusi majlis yang berusaha Ketua Dewan Muslimat Tambun Tuan Karmila, ahli Jurukuasa Pas-Kasan Tambun, ahli Jurukuasa Amirah Tambun, ahli Jurukuasa ARC Perak, seterusnya muslimin dan muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini adalah bertarikh 7 Zulhijjah. Bermaksud 2 hari lagi kita akan menyambut Hari Raya Adil Adha, dan pada 9 Zulhijjah nanti sebaiknya kita dapat melaksanakan puasa bulan Zulhijjah, yang mana Rasulullah sebut barang siapa berpuasa dalam bulan Zulhijjah, Allah akan ampunkan dosanya setahun yang lalu dan mengampun seterusnya setahun yang akan datang. Jadi tinggal 2 hari lagi. Hari ini 7, besok 8, 9 adalah hari wukuf. Jadi tuan-tuan bolehlah kalau nak berpuasa, kerana besarnya ganjaran Rasulullah tak pernah tinggal. Rasulullah berpuasa 1 hingga 9 secara terus menerus. Jadi kalau tak mampu, bolehlah berpuasa di antara 1 hingga 9. Ataupun yang ketiga, tak mampu sangat, puasalah pada 9 Zulhijjah. Ketika jemaah haji sedang berwukuf di Padang Arafah, kita berpuasa. Dan Rasulullah kata pahala mereka yang berwukuf, wukuf maknanya singgah sebentar di Padang Arafah, bagi orang yang berpuasa sama pahala ganjaran. Itu kelebihannya. Yang ini diampunkan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu fadilat cukup besar dan jangan tinggal. Sempena bulan Zulhijjah. Jadi tadi dah ada Piu Said. Saya sebenarnya ingatkan Piu Said tak dapat hadir. Jadi benda yang sama lah. Piu Said tadi menceritakan tentang kemerdekaan. Anda rasa cukup lah tu sebenarnya. Tak perlu panjang. 4 minit. Saya 4 minit sekejap je kan. Sekejap. Tak perlu sejam sebenarnya. Jadi kalau nak bincang tentang kemerdekaan ni, tuan-tuan pun dah biasa dengar. Banyak penceramah tadi pun Piu Said dah sebut dah. Kemerdekaan yang macam mana yang kita hendak. Tambah pula dalam bulan Zulhijjah ini bulan yang penuh ganjaran bagi siapa yang mengambil iktibar berpuasa dan sebagainya, membaca Al-Quran. Bulan kemerdekaan ini seperti yang tuan-tuan dah pelajari, saya nak menceritakan sejarah bagaimana perancangan musuh-musuh Islam. Mereka menyerang umat Islam dari sudut pentadbirannya, terutamanya sudut pendidikan. Yang ini mungkin tuan-tuan tak pernah dengar. Jadi tuan-tuan bayangkan sebelum kemerdekaan, sebenarnya negara kita ni, negara
Malaysia ini pernah diperintah secara Islam oleh Kerajaan Melayu Melaka. Kerajaan Melayu Melaka. Dan kalau tuan-tuan ingat, ada Perjanjian Pangkor. Pernah dengar tak sejarah Perjanjian Pangkor? Dalam tahun 1884. Kalau tak silap saya lah, tahun 88 lama dah. Jadi ketika itu, memang tanah Melayu ini ianya dilaksanakan peraturan Islam. Melaksanakan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya, tuan-tuan boleh tengok batu bersurat di Terengganu. Masih lagi ada di Terengganu. Batu bersurat itu menunjukkan bahawa Islam pernah terlaksana, pernah memerintah di tanah Melayu ini sebelum datangnya penjajah. Dan bila penjajah datang, inilah yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Tuan-tuan pun dah tahu. Allah menyebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walan tarda ankal yahudu wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang bermaksud, sentiasalah, walam tarda, sentiasalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Walam tarda ankal yahudu wan nasara. Yahudi dan Nasrani, mereka tidak akan setuju dengan kamu, melainkan kamu mengikut cara hidup mereka. Hatta tattabi'a millatahum. Hatta maknanya sehingga kamu mengikut millah. Millah maksudnya cara hidup. Cara hidup mereka yang tidak mahu melaksanakan Islam. Jadi ini memang perjanjian. Kalau tuan-tuan tengok dalam sejarahnya, seorang raja Raja British yang bernama, seorang ahli parlimen, seorang ahli parlimen yang bernama Gladstone. Ini ada sejarahnya. Dia merupakan ahli tertinggi parlimen di British. Dia pegang satu buku. Dia kata, tuan-tuan, kita tidak akan dapat menewas umat Islam selagi umat Islam berpegang kepada buku ni. Kata Gladstone. Gladstone ni ahli parlimen British. Dia ni orang orientalis lah. Buku ini adalah Al-Quranul Karim. Dia kata kalau kita nak lawan umat Islam dengan kekerasan, memang tak boleh lawan. Sebab umat Islam mempunyai semangat jati diri yang begitu hebat. Semangat melawan musuh Islam cukup hebat, mereka tak boleh lawan. Walaupun umat Islam tidak ada peralatan yang canggih, kerana semangat yang kuat, apa pun boleh berlaku. Dia cakap begitu. Dia cakap dalam parlimen. Lalu dia kata untuk menewas umat Islam, kita mesti jauhkan umat Islam pada buku ni, iaitu Al-Quran. Lalu mulalah perancangan demi perancangan mereka buat. Di antara perancangan yang saya nak sebut pada pagi ini ialah mereka masuk dalam sistem pendidikan di dalam negara umat Islam. Sistem pendidikan. Saya nak imbau kembali sebelum merdeka. Sebelum merdeka, negara kita ini, kalau lihat dari segi tulisannya, agak-agak tulisan apa yang digunakan? Datuk nenek kita dululah. Tulisan Jawi, betul? Rumi belum lagi masa itu. Semasa pemerintahan kerajaan Melayu Melaka, penulisan ataupun tulisan perantaraan adalah menggunakan tulisan Jawi. Jadi bayangkan, jadi Yahudi dia nampak tak? Maknanya kekuatan umat Islam dia menggunakan tulisan Jawi. Sehingga bila nak tulis kedai kicap, dia tulis dalam bahasa Jawi. Kap, dal, ya, kicap. Kap, ya, ca, pa, kicap. Orang bukan Islam, orang Cina dia jual kicap Itu dia dalam tulisan Jawi. Tengoklah dalam dalam YouTube ke apa tu, gambar-gambar yang sebelum kemerdekaan, banyak kedai-kedai orang bukan Islam ke orang Islam semua menggunakan tulisan Jawi. Sebelum merdeka, itu maksud saya. Tetapi bila kemerdekaan kita dah terima, lalu dikeluarkan, dibuat perjanjian bahawa penjajah balik kampung, balik tempat asal, tetapi segala perancangan mereka, tulisan dan sebagainya
Dengan syarat mesti menggunakan tulisan yang baru, iaitu tulisan Rumi. Lepas tu mulalah agenda mereka tukar kepada tulisan Rumi. Tuan-tuan tahu Rumi itu datang dari mana? Rom. Nama pun Rumi, Rom. Rom adalah kerajaan Kristian. Digunakan Rom. Mengapa mereka ia nak tukar sangat tulisan ni? Kerana dia tahu, tuan-tuan tahu kalau nak tulis Jawi, Islam menggunakan Jawi. Jawi itu kalau kita nak tulis, dia mula dari mana? Tulisan dia mula daripada kanan kan? Sebelah kanan. Rasulullah kata, apabila kamu melaksanakan sesuatu pekerjaan, mula yang kanan, Allah akan beri satu pahala kebajikan. Kalau Jawi, kita boleh sebelah kanan. Nama saya Nun Alif Mim Sin Alif Ya. Nama saya mula kanan pergi ke kiri. Jadi Rasulullah kata mula ke sebelah kanan kamu dapat pahala. Tetapi apabila ditukar kepada tulisan Rumi, Rumi dah terbalik. Kita mula sebelah kiri. Tuan-tuan, sebelah kiri. Nama saya kiri pergi ke kanan. Tulisan bila mulakan kiri tidak akan dapat pahala. Jadi sekecil itu pun mereka boleh buat. Mereka mengkaji, orang orientalis ni mereka kuat mengkaji. Dia tahu umat Islam bila guna Jawi, sentiasa dia bagi pahala begitu banyak. Baca Jawi pun begitu juga, mula sebelah kanan pergi ke kiri, mula kanan pergi ke kiri bila baca Jawi. Bila tukar kepada Rumi, di situ dah ada kerugian. Umat Islam tak guna lagi, tak mula lagi sebelah kanan, sebaliknya dia mula sebelah kiri. Lalu di situ umat Islam dah tewas. Kita mula belah kiri, tak dapat apa-apa. Memanglah dalam hadis ataupun dalam hukumnya tak ada salah menggunakan Rumi ni. Dia sebagai bahasa. Tetapi kesan itu, penjajah ataupun orang-orang oriental ini dilihat dari segi kesan dia. Bila umat Islam tak kenal tulisan Rumi, sudah tentu dia tak kenal huruf Al-Quran. Bila dia tak kenal huruf Al-Quran, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Ada satu kajian untuk pelatih tentera udara nak masuk interview. Lalu dia buat temuduga, dia suruh baca Fatihah, dia suruh baca tahiyat dan sebagainya. 70% tak boleh nak baca. Bayangkan, tak boleh nak baca tahiyat akhir. Kadang-kadang fikir tak logik. Betul lah tak boleh baca ni. Memang tak boleh. Nak suruh baca pun tak boleh. Apatah semayang. Tuan-tuan, kita kena ingat, kita di kelompok kita rasa ramai orang yang semayang, betul. Tapi sebenarnya ramai yang tak semayang. Tengoklah di mana-mana, di Pekan Ipoh ke, di Kuala Lumpur, ramai yang tak semayang, golongan muda ni. Kita tak tahu hakikat sebenarnya. Kerana mereka dah pisahkan roh Islam itu, di antara roh Islam adalah tulisan Jawi. Dia dah asingkan. Lalu kita tak guna lagi tulisan Jawi, tetapi tuan-tuan kalau tuan-tuan masih ingat, bila masa kita merdeka, kita masih lagi ada pejuang-pejuang bahasa. Di antaranya Pendeta Za'ba. Pendeta Za'ba, tulisannya walaupun dia menggunakan Rumi, tetapi ejaan dia masih lagi ada koma atas, ada I tanda. Tuan-tuan ingat tak? Kalau nak eja Qadi, Q, dia ada bunyi Q tu ada, Qadi. Q-O-D-H-I, Qadi. Itu ejaannya. Itu bunyi yang betul. Sebab Jawi dengan Rumi ni amat berbeza, tuan-tuan. Kalau kita membaca Al-Quran menggunakan tulisan Rumi, ada ketika ia boleh menjadi haram. Dulu kita pernah tengok surah Yasin ditulis dalam tulisan Rumi. Ingat tak dulu? Ada. Tapi Majlis Fatwa telah mengharamkan kerana bila baca dengan Rumi, dia akan lari makna dia akan lari. Bacaan yang kita baca itu tak betul. Kena nak tak nak, kena baca Al-Quran, kena baca tulisan Jawi. Jadi, kalau zaman Za'ba tu masih lagi ada Qadi, Q-O-D-H-I. Kalau Ni'mat pula, Ni'mat, N-I, koma, M-A-T. Koma tu nak menggantikan Ain. Ain tak boleh digambarkan dengan tulisan Rumi, tuan-tuan. Ain dia kena guna Jawi juga. Tapi nak masih lagi nak menggunakan Arab itu N-I, M-A-T, Ni'mat. Boleh lagi lah.
Boleh juga, tapi sebenarnya dah tak berapa tepat. Lalu bila zaman berubah, tulisan Za'ba tu dihapuskan. Tak ada lagi. Sekarang ada lagi eja nikmat NI, MAT ada tak? Kalau ada E tanda sampan ke atas. Ada lagi? Tak ada lah. Ejaan sekarang dah berubah. Zaman berubah, ejaan berubah, dan sekarang kita menggunakan ejaan baku. Baku apa maksud dia? Baku tu mengeja, membunyikan sesuatu mengikut ejaan. Mengikut ejaan. Kalau ejaan yang sebenar, kalau kita nak eja qadi, ya. Qadi adalah kalau ejaan yang tepatnya menggunakan rumi. Qaf dalia qadi. Kalau kita tukar pada tulisan Za'ba, QODHI menggunakan rumi. Qadi masih boleh lagi digunakan. Tetapi sekarang bila dah ubah kepada baku, kita tak mengeja lagi QODHI. Kita eja apa? Kadi. Tuan-tuan, kita eja apa? Kadi. Pejabat kadi. Pejabat kadi daerah Ipoh. Pejabat kadi. Pejabat kadi daerah Batu Gajah. Contoh. Ejaan dia KADI. Tuan-tuan tahu apa makna kadi dalam bahasa Arab? Kalau qadi, maksud dia pejabat hakim ataupun pejabat yang menentukan hukum, hakam, yang mendamaikan. Kalau selalunya pejabat qadi ini isu rumah tangga lah, nak mendamaikan, memberi hak saksama. Tetapi bila ditukar pada pejabat kadi, kadi dalam bahasa Arab maksudnya putar belik. Putar belik. Jadi pejabat tu dia jadi pejabat putar belik dari segi maksud, bunyi ejaan dia, pejabat kadi. Sebab sekarang ejaan kata-kata tulis KADI, kadi putar belik. Sebab itulah tak heranlah bila pergi pejabat kadi, memang tak selesai masalah rumah tangga. Itu dah sudah bahasa lagi. Dan ada pula ulama yang memfatwakan, kalau kita menyebut negeri Johor Darul Ta'zim, itu yang betul. Ta'zim ada ain tu. Ataupun kalau ejaan rumi dia TA ada koma, Ta'zim ZIM. Koma tu mengganti ain. Tetapi tak berlaku sekarang. Ejaan dia akan jadi negeri Johor Darul Takzim. Apa bunyi dia? Takzim, TAKZIM. Kalau negeri Johor Darul Ta'zim, Ta'zim bermaksud negeri yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab azim ni besar, maksud dia besar. Tapi kalau dia eja tukar kepada takzim, TAK, ini ada ulama memfatwakan kadang-kadang boleh jatuh haram sebut, iaitu yang bermaksud negeri Johor Darul Takzim. Takzim maksudnya negeri yang memperkecilkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Ini perancangan. Secara tak langsung kita akan terdedah kepada perkara sebutan yang boleh menyebabkan kita terkeluar daripada Islam. Nauzubillah. Begitu juga anak kita berdoa, anak kita dia pasti. Anak kita yang belajar dia pasti, dia tadika sebagainya, dia doa, Ya Allah, Ya Rahman, berikanlah nikmat kepada keluarga kami. Nikmat, itu yang baku. Sepatutnya doanya, Ya Allah, Ya Rahman, berikanlah nikmat. Nikmat bahawa betul, nikmat ni memberi kebaikan, memberi kesejahteraan. Tetapi bila kita berdoa nikmat dengan bacaan baku tadi, Ya Allah, berikanlah nikmat kepada keluarga kami. Tuan-tuan tahu apa makna nikmat? Nikmat maknanya bala. Ya Allah, berilah bala. Seolah begitu, nikmat. Sepatutnya nikmat. Jadi Arab ni ubah sikit ejaan, baris berubah, tanda berubah, makna pun berlari. Jadi bayangkan, itu sikit je sebab mereka telah berjaya memesongkan umat Islam hasil perancangan yang telah mereka lakukan. Oleh saya sebut tadi, Gladstone tadi. Hari ini ternyata bila kita menggunakan tulisan rumi tadi, banyak perkara-perkara yang kita tidak dapat laksanakan secara lengkap. Itu dari sudut penulisan. Dari sudut menggunakan tahun, begitu juga. Hari ini kita menggunakan tahun apa? Kita menggunakan tahun Masihi. Tahun Masihi, tuan-tuan ya. Sepatutnya kita menggunakan tahun Islam, iaitu tahun Hijrah.
Dari segi bilangan hari dalam setahun, memang berbeza. Tahun Hijrah, jumlah hari dia 155 hari. 355 hari. Dalam setahun, 355 hari. Kita ambil nombor yang senang kira. 355, ada yang 56. 55 lah kita kata. Manakala tahun Masihi, tahun orang putih, jumlah hari dia 365 hari. Berapa hari beza dia? 10 hari kan? Antara tahun Islam dengan tahun Masihi. 10 hari beza. Kalau kita lihat syariat Allah Subhanahu Wa Taala, syariat Islam, 80% rujukan dia adalah mengikut tahun Hijrah, bukan tahun Masihi. Amalan kita nak tengok anak bulan, nak membayar zakat, nak memberi taklimat pendidikan anak-anak, semuanya merujuk tahun Hijrah, bukan tahun Masihi. 80% syariat Islam menggunakan tarikh, menggunakan tahun Hijrah, bukan tahun Masihi. Hari ini kita berada di tahun Hijrah. Kita kata akhir tahun kan, Zulhijjah ni tahun yang terakhir, bulan 12 kan. Kalau bulan putih bulan Disember lah. Tapi Hijrah tahun akhir ni tahun Zulhijjah. Ramai anak-anak kita tak tahu nak sebut bulan-bulan dalam Islam. Bukan anak kita sendiri pun tak tahu nak sebut. Boleh sebut bulan-bulan Islam. Haji Ramli boleh sebut. Mula apa? Muharram, Safar kan. Kalau tahun masih laju je, January, February, anak kita pun pandai. March, April, sampai Disember. Tapi bila susul tahun Hijrah dah segeliat. Terutamanya mak bapak lah, tak boleh nak sebut. Nasib baiklah lagu bulan nasyid yang mempromosikan lagu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulhijjah, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Tapi ada. So dengarlah lagu-lagu nasyid ini supaya kita dapat menyusun bulan-bulan Islam, kita boleh ingat dengan tepat. Begitu juga nama-nama para nabi, rasul, 25 orang rasul. Boleh ingat? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh. Lagi? Lagu nasyid kita tahu sebenarnya kan? Nama-nama para rasul. Itu penting kita jaga amalan supaya anak-anak kita boleh tahu susunan nama Nabi. Jadi itu yang kita tak highlightkan. Kita highlightkan benda-benda yang lain. Jadi tarikh tadi, kalau setahun tahun Hijrah, dia 355 hari. Tahun Masihi 365 hari, lebih kurang 10 hari lah beza. Dalam Islam, bila kita nak bayar zakat, kena mengikut tahun Hijrah. 355 hari itu. Cukup 350 hari tempoh dia, cukup haul, baru bayar zakat. Kalau kita ikut tahun orang putih, kita dah terlewat 10 hari. Bayangkan tuan-tuan, membayar zakat tidak ikut haul dia tepat, maka dia tidak akan berdosa. Ini orang bukan Islam tak. Orang talis, mereka tak perkara ini. Supaya kita tersasar daripada amalan Islam. Itu jadi maknanya Islam pendidikan anak-anak, kalau anak itu berumur 15 tahun, kita kena panggil dia, kena beri taklimat pendidikan Islam. Begitu juga kalau kanak-kanak yang tak nak didik solat ni, umur 7 tahun dah suruh dah. 7 tahun tu tahun apa? Tahun Hijrah. Begitu juga umur anak yang akhir balik, umur 15 tahun ni, tahun Hijrah. Kalau kita panggil tahun Masihi, dah lebih dah. Umur tuan-tuan sekarang, umur saya sekalipun, kalau umur tuan-tuan 50 tahun, kalau kita kira tahun orang putih, memang 50 tahun. Tapi tahun Hijrah bukan 50 tahun, lebih lagi, mungkin 53 tahun. Cek balik. Kalau rasa-rasa muda lagi 50 tu, belum, bukannya muda, dah tua dah. 53 tarikh Islam ni. Sebab tarikh Islam, dia punya jumlah tahunnya pendek. Bila pendek, maknanya umur kita mendekat cepat. Jadi panggil anak tu umur 15 tahun, anak, kalau lelaki, alifnya umur 15 tahun. Panggil anak, kamu dah cukup umur. Mulai saat ini, kamu dah ada buku catatan sendiri. Itu pendidikan Islam. Beritahu dia. Mulai ini, ayah tak ada tanggungjawab lagi. Apa yang kamu buat akan dicatat dalam buku rekod kamu.
Sebelum ini kamu belum umur 15 tahun, segala buruk baik ayah yang akan tanggung. Sekarang tak lagi. Kena beritahu anak kita. Jadi kalau kita ambil umur dia 15 tahun orang putih, tahun Masihi, dah lebih berapa hari agak-agak. Kalau setahun tadi berapa hari lebih? 10 kan? Tahun Hijrah dengan tahun Masihi biasa dia 10 hari. Kalau 15 tahun, dah beza 150 hari. 150 hari, lebih kurang 5 bulan. Bayangkan, kita dah terlewat bagi taklimat dia, umur dah lebih 5 bulan, umur 15 tahun jadi dah terlebih hari dia, sebab menggunakan tahun Masihi. Bayangkan, 5 bulan tu dia buat segala maksiat, apa keburukan, siapa nak tanggung? Mak bapak dia lah tanggung. Itulah dia, maknanya perancangan musuh Islam cukup leceh. Dan bila mereka laksanakan, akhirnya umat Islam akan terjerumus. Sikit demi sikit. Rancangan musuh Islam begitu licik. Jadi kita mesti nak tak ada umat Islam kena kembali kepada Islam yang syumul, seperti mana Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surah Al-Baqarah ayat 208. Kita kena kembali dalam laksana Islam saya kafah. Kafah maksudnya secara menyeluruh. Allah cabar dalam Al-Quran, Allah sebut afatu'minuna bi ba'dil kitab. Adakah kamu nak laksana sebahagian, wa takfuruna bi ba'd, dan meninggal sebahagian yang lain. Allah cabar dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah. Kita laksanakan secara syumul. Bila kita laksanakan secara syumul, insya-Allah di situlah akan turun keberkatan yang Allah sebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara yang baik mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah menjadi cita-cita kita, perjuangan kita selama ini untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sekadar itu dahulu untuk kali ini, insya-Allah. Tadi pun PU Said pun dah banyak beri input. Mudah-mudahan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada saya sendiri, saya mohon ampun kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil.